Okey, seterusnya kita dalam latihan yang ketiga, iaitu latih to be. Saya ulang balik latihan yang pertama tadi, kita betulkan niat, betulkan hati kita. Kemudian yang kedua, kita buat rangka, buat persiapan, kita bersiap siaga untuk kita menjadi seorang komunikator yang hebat. Dan yang ketiga, bila kita dah buat persiapan, haruslah kita membuat latihan. Okey, jadi bagaimana nak buat latihan? Yang pertama, terpulang pada saudara-saudari, ikut pada cara saudara-saudari sendiri. Jika perlu, bacalah teks ataupun bacalah dan fahamilah rangka yang telah dibuat sebelum tadi. Jika dah buat rangka, dah buat ada isinya, ada 3 atau 4, 5 isi, okey, dah ada pendahuluan dan penutupnya, faham, baca berulang kali supaya saudara-saudari memang betul-betul faham dengan topik yang akan disampaikan. Okey, jadi kena baca dan fahami secara mendalam. Kemudian yang kedua, fokuskan bahagian demi bahagian. Isi 1, baca dan faham betul-betul. Cari fakta. Buat sedikit kajian, study. Supaya kita ada maklumat-maklumat sokongan. Dan maklumat sokongan ini sebenarnya boleh menjadi satu daya penarik untuk kita menarik audiens mendengar penyampaian kita. Jadi yang kedua tadi, fokuskan bahagian demi bahagian supaya ada ruang untuk saudara-saudari mencari fakta-fakta sokongan. Kemudian yang ketiga, latihan intonasi ataupun latihan nada suara. Ini juga penting supaya penyampaian kita itu menarik. Ada intonasi menaiknya, ada intonasi menurunnya. Supaya apa? Supaya audiens dia tidak terlalu terbuai-buai dengan apa yang kita sampaikan tu secara mendata. Bila kita bercakap mendata ni, audiens akan dengar dia terbuai-buai dan akhirnya mungkin dia boleh terlelap. Okey, itu kita kena elakkan. Jadi kita perlu ada latihan intonasi dan juga nada suara. Kita perlu ada naik pada tempat-tempat yang sepatutnya semasa kita bercakap, dan kita ada intonasi menurun pada sesuatu tempat yang semasa kita bercakap. Kat mana tempat-tempat ni? Kejap lagi saya akan jelaskan dalam latihan yang seterusnya. Okey, yang keempat, latihan memek muka. Ini juga penting. Kalau kita bercakap dengan memek muka yang terlalu bersahaja dan sekata saja ataupun satu saja memek muka kita, senyum memanjang ataupun monyok, senyum tak senyum langsung, itu juga boleh membuatkan kita kehilangan audiens. Jadi untuk kita menarik audiens tertarik dengan penyampaian kita, cara penyampaian kita perlu ada memek muka yang pelbagai. Jika kita menceritakan tentang sesuatu kesedihan, tunjukkan memek muka kita bersedih. Jika kita menceritakan sesuatu perkara yang menggembirakan, tunjukkan memek muka yang bergembira. Jika kita menceritakan sesuatu yang menakutkan, tunjukkan memek muka yang menakutkan. Perkara itu boleh mempengaruhi audiens untuk menghayati penceritaan kita. Itu juga sesuatu yang menarik. Kemudian, latihan bahasa badan. Ini juga penting, bahasa badan kita. Pergerakan tangan kita, pergerakan badan kita, pergerakan kepala kita, itu juga memainkan peranan penting. Jika kita terlalu menggunakan banyak bahasa badan, kita angkat tangan secara maksimum, kita tidak minimizekan pergerakan, itu mungkin akan mengganggu perhatian dan fokus audiens. Kita bercakap dengan gaya tangan yang berlebih-lebih, audiens mungkin akan lebih tertarik dengan pergerakan itu, tapi tidak kepada isi penyampaian kita. Itu mungkin akan menjadi kelemahan kita sebagai seorang komunikator. Jadi kurangkan bahasa badan yang melampau-lampau dan buatlah latihan supaya bahasa badan kita ini bersesuaian dengan kaedah penyampaian kita. Dan seterusnya, cubalah bersoal jawab. Buat latihan bersoal jawab. Jika ada rakan-rakan kita yang mungkin kita percaya dia tidak mempermain dan memperolok-olokkan kita, kita boleh bertanya soalan ataupun kita biarkan dia bertanya soalan kepada kita. Kita buat kita baca teks atau rangka yang kita sediakan di hadapan rakan kita dan biarkan rakan kita bertanya soalan. Kita cuba jawab. Jawab secara spontan. Jika jawapan itu membuatkan rakan saudara-saudari puas hati, itu bermakna saudara-saudari telah menjawab dengan baik. Okey, seterusnya latihan keseluruhan. Dah buat memek muka, dah buat intonasi, dah buat bahasa badan, dah baca teks.
Dah ada maklumat-maklumat penting, buatlah latihan keseluruhan. Daripada awal sehingga habis, cuba bercakap. Cuba buat latihan di hadapan rakan, cuba buat latihan di hadapan cermin dan sebagainya. Ikut pada keselesaan. Kurang-kurang ambillah recorder. Bercakap pada recorder, voice record. Okay, and then dengar balik dekat mana kelemahan yang mungkin ada, yang kita dapat kesan dan kita betulkan. Dan akhirnya mantapkanlah penghayatan. Penghayatan ni macam mana? Seperti yang penyanyi-penyanyi dekat luar sana tu, bila mereka berlatih untuk bernyanyi, mereka yang pertamanya perlu berlatih untuk menghayati lagu. Sebab apa? Jika menghayati, jika kita tunjukkan penghayatan yang sangat tinggi, insya-Allah audiens kita juga akan turut menghayati. Bila audiens kita menghayati, itu bermakna kita telah dapat mencapai emosi, mencapai pemikiran audiens kita, dan itu petanda yang baik untuk audiens kekal mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Okey, saya tak nak bercakap panjang dalam latihan ini sebab latihan ini bergantung kepada saudara-saudari. Jadi seterusnya kita tengok kepada latihan keempat, latihan yang sangat penting. Nak tahu apa dia? Boleh klik pada latihan yang keempat.